asma dan juga resdung. Apa yang menariknya? Kita kongsikan dalam laporan ini. Setiap pagi pernahkah anda bersin berkali-kali sebaik saja bangun daripada tidur? Hidung berasa gatal-gatal dan tersumbat? Mata berair? Adakah simptom ini berlanjutan sehingga waktu malam dan berbulan-bulan lamanya? Anda mungkin mengalami resdung. Resdung merupakan sejenis penyakit hidung yang terjadi akibat radang pada membran sinus. Sinus ialah rongga dalam tulang muka yang mengandungi udara dan permukaannya diselaputi mukosa, iaitu kulit yang mengeluarkan mukus atau hingus. Apabila hingus berkumpul dan tidak dapat dikeluarkan melalui rongga hidung, secara tidak langsung cecair hingus tersebut akan menghasilkan kuman dan kulat yang merebak di sekitar bahagian hidung. Ini akan menyebabkan pesakit mengalami simptom seperti hidung berair, bahagian mata dan hidung membengkak, sakit kepala, keletihan dan batuk kronik. Resdung juga berkait rapat dengan penyakit asma. Hal ini kerana kedua-dua penyakit ini melibatkan bahagian hidung. Kajian mendapati 80% pengidap asma mengalami resdung. Asma menyerang pesakit apabila berlakunya penyempitan saluran rongga hidung akibat pengecutan otot yang tersumbat. Pesakit akan mengalami sesak nafas, nafas berbunyi dan batuk. Terdapat sebilangan masyarakat mengambil ringan terhadap penyakit ini. Sekiranya anda mengalami simptom-simptom ini, segeralah dapatkan rawatan. Menurut laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyatakan bahawa 330 juta penduduk di seluruh dunia mengalami masalah asma dan sebahagian daripadanya itu sebanyak 40% terdiri daripada rakyat Malaysia. Daripada masalah resdung ini, ramai yang mengatakan ia mempunyai berkaitan, masalah asma ini sebenarnya mempunyai berkaitan dengan masalah resdung. Dikatakan bahawa satu kajian mendapati 20% pengidap resdung adalah pengidap asma dan 80% pesakit asma mempunyai masalah resdung. Hari ini kita nak tengok apa perkaitan masalah resdung dan juga asma ini bersama dengan pakar perunding telinga, hidung, tekak, kepala dan leher, Dr. Vincent Tan Eng Soon. Apa khabar, Doktor? Okey, terima kasih bersama kami di Wanita hari ini. Baik, mungkin ramai juga di luar sana. Saya kira rata-rata masyarakat kita ni kebanyakannya ataupun boleh dikatakan majoriti memang ada masalah resdung dan ada juga dalam kalangan pesakit-pesakit ataupun mereka yang mengalami masalah resdung ini adalah pesakit asma. Mungkin sebelum kita nak bercerita tentang perkaitan kedua-dua penyakit ini, Doktor mungkin boleh berikan sedikitlah definisi apa itu sebenarnya resdung. Sebab kalau nak diikutkan, kalau kita tanya setiap individu ni, Doktor, memang betul. Ada banyak sangat takrifan tentang resdung. Ya, in fact, banyak pesakit yang datang cakap saya ada resdung, saya ada asma, saya ada sinus. Tapi sebenarnya kita kena cakap, temu nama pesakit tersebut untuk dapat tahu apa sebenarnya simptom mereka. Bukan saja kita label terus pasien tu ada sinus, ada asma. Sebab kadang-kadang dia punya simptom ni overlap. So ada yang bertindih, mungkin kebanyakan pesakit ingat mereka ada asma ke, ada sinus ke. Tapi sebenarnya kebanyakan kes yang mereka anggap sebagai sinus sebenarnya adalah masalah alahan hidung. Itu yang kita biasa panggil the medical term tu allergic rhinitis, maksudnya alahan dalam hidung. Cuma sebahagian daripada kes mana ada alahan hidung ni yang menjadi masalah resdung seterusnya. So yang jauh lebih kerap tu adalah masalah alahan hidung. Cuma terminologi ni tak biasa sangat dengan kita punya rakyat kat sini. Tapi kalau kita kupaskan mengikut simptom, kebanyakan mereka yang hidung berair waktu pagi lah, bersin, ataupun kadang-kadang gatal muka, gatal dalam mulut semua tu. Gatal bahagian kepala dan sebagainya. Ya, bahagian muka, kepala sini, tepi sini. Bila rongga tu tersumbat, itu akan membawa pada penyakit sinus. So, barulah dapat penyakit macam nanah dalam hidung, demam, ataupun sakit-sakit muka tu. So, itu lebih mirip pada sinus dah. So, memang ada definisi yang sepatutnya untuk alahan hidung dengan sinus. So kita kena bezakan sebagai pakar perubatan lah. Okey, itu tentang sinus ataupun masalah yang berkaitan dengan hidung itu sendiri. Tapi kalau kita lihat kebanyakan daripada mereka ini mengadu dalam masa yang sama juga ada masalah pernafasan yang kronik sampai menyebabkan mereka sesak nafas, dada yang ketat, batuk berpanjangan yang membawa kepada kemungkinan asma ini, Doktor. Seperti yang you tadi sebut, memang peratusan itu betul di mana orang yang ada masalah alahan hidung about
30% mungkin ada asma. Dan kalau sebaliknya kita tengokkan pesakit yang ada asma, kalangan tu lebih kurang 80% yang akan ada masalah alahan hidung. So sekarang ni kita faham dari segi medical, dua-dua penyakit ni ada faktor-faktor yang kesamaannya. So kita kena jaga hidung dengan baik untuk mengawal penyakit asma dengan baik. Macam mana kita nak jaga hidung dengan baik? Wanita hari ini. Tanda-tanda residu yang saya tahu seperti mata gatal, muka gatal, sakit kepala, hidung berbau, patut kerap bersin. Bersin-bersin yang berlebihan, sakit kepala, lepas tu nafas yang kurang sempurna lah. Gatal kat hidung, ni gatal-gatal kat muka. Residu tak ada, husband saya ada. Dia akan selalu bersin. Bersin, lepas tu badan gatal kan. Lepas tu apa? Jerawat-jerawat halus naik dekat atas belakangmu mungkin boleh jadi kak. Kawan saya ada ada sedung. Macam kalau tengah-tengah borak-borak tiba-tiba apa? Hidung dia berair. Banyak tak stop. Berair. Sampai kena bawa pergi klinik apa semualah. Itu pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan resdung. Ramai rata-rata yang tahu simptom resdung, tapi ramai atau tidak yang sebenarnya berusaha untuk mencegahnya. Baik doktor, kita boleh sentuh sikitlah kot kalau berkenaan dengan punca-punca resdung dan juga asma ini. Adakah punca-puncanya sama ataupun sebenarnya berbeza? Punca-puncanya memang banyak kesamaannya. I think faktor genetik tu amat penting. Kita daripada research kita sudah tahu kalau katakan ibu bapa 10%. Kalau kedua-dua ibu bapa ada alergi alergi hidung, dan kita tahu anak dia lebih kurang 80 sampai 100%. So that means bergantung pada berapa kuat genetik masalah genetik lah dalam keluarga tu. Ya, itu salah satu faktor utama, dan salah satu faktor yang amat penting juga adalah persekitaran kita. Ya, persekitaran kita dari segi debu lah. Untuk masalah sinus ataupun masalah asma, kebanyakan dia punya pencetus alergi ataupun kat luar negeri debunga. Ya, mengikut musim-musim yang berlainan. Ya, itu sebab-sebab yang amat biasa. Okey, tapi kalau kita lihat sebenarnya, adakah dari segi kalau pemakanan kan, doktor, ramai juga yang katakan tak boleh makan belacan, tak boleh makan budu, sebab itulah yang akan menyebabkan berlakunya resdung dengan amat teruk. Benar ataupun tidak? Okey, ada sikit kebenarannya. Sebab dalam kebanyakan kes, I can say sekurang-kurangnya 80-90% adalah disebabkan apa yang kita hidu ke dalam hidung kita. Pemakanan tu memang ada faktor dia, faktor utamanya, tapi sikit saja. Ya, cuma setengah pesakit di mana tak ada satu yang spesifik, bergantung pada diri individu itu sendiri. Okey, tapi kita nak menyentuh juga dari segi soal kebersihan. Kadang-kadang pesakit asma ini ataupun resdung ini kena ada persekitaran yang bersih. Kena terjaga persekitarannya, tak ada habuk, tak ada debu dan sebagainya. Tapi saya difahamkan juga terlampau berhati-hati dengan kebersihan ini juga menjadi satu faktor yang mudah untuk mereka dapat resdung. Betul ke doktor? Okey, ini menjadi sudah sangat complicated. Bila seseorang pesakit itu sudah didiagnose dengan penyakit alergi, dan salah satu rawatannya selain penggunaan ubat spray ke ubat pil makan adalah penjagaan persekitaran. So untuk kurangkan apa-apa punca dia lah, termasuk kalau biasanya adalah hama debu. So kita kena kurangkan amount debu dalam bilik tidur ataupun tempat kerja mereka. Tapi mengikut kajian saintifik pula, sekarang ini kita punya masyarakat semua menjadi sangat-sangat bersih. Kita panggil ultra clean lah. Okey. So itu sendiri secara saintifik teorinya adalah itu membolehkan kita punya allergic gene menjadi lebih ditonjolkan. Itu dari segi saintifik lah. So tapi bila patient sudah saya bagi contoh ya, seorang anak kecil yang berusia 6 tahun. Setiap hari apabila terdedah mungkin dari segi persekitarannya yang kurang bersih itu, tiba-tiba hidung berair, kemudian mata pun berair dan gatal. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat dia dah tak boleh bernafas. Adakah itu sebenarnya membawa kepada permasalahan asma? Kerana kalau dibawa berjumpa dengan doktor, kanak-kanak ini akan disuruh untuk memakai nebulizer. Asma adalah satu
terminologi yang sangat khusus untuk alergi dalam paru-paru. So biasanya mereka bukan saja sesak nafas, because sesak nafas boleh disebabkan oleh masalah dalam hidung juga. Okey, baik doktor. Ini ada satu persoalan daripada penonton kita, Nur Saliza Nasir. Anak saya ada masalah resdung yang membolehkan mata dia membengkak sehingga mata putihnya membengkak dan menutup mata hitamnya. Wih, dahsyat ni doktor. Rawatan yang bagaimana yang sesuai untuk anak saya? Ini saya kira satu kes yang agak kronik. Mata putih membengkak sampai tutup mata hitam. Okey, ini memang mungkin. Kita panggil ini conjunctivitis. So, walaupun dia tak kerap sangat, tapi ini pun salah satu daripada simptom pesakit alergi. Bila kita sebut pasal alergi, ia banyak organ yang boleh terlibat. Kalau hidung terlibat dan hidung berair. Kalau mata terlibat seperti apa yang disebut oleh puan tadi itu. Ya, so memang ini kes yang serius. So, untuk masalah macam ni, kita pun kena cari apa sebab sistem ni semua berdekatan. Tapi puncanya biasa apa yang kita hidulah. Okey. Tapi doktor, kalau kita lihat mereka yang ada asma ini, adakah jika dapat dirawat resdung ini terlebih dahulu, masalah asma juga akan berkurangan? Yes, memang itu sudah terbukti sebab sekarang ni kita fahami kita punya hidung tu berinteraksi dengan kita punya paru-paru. Ya, banyak kesamaan antara sistem hidung dan paru-paru. Bila kita rawat masalah resdung ataupun alergik mereka dalam hidung, akan terjaga dengan terkawal juga masalah alergik dalam paru-paru, iaitu asma. Okey, ya, baiklah. memang perlu. Saya kira kan doktor, apa yang penting sekarang ini, langkah pencegahan itu lebih baik sebenarnya. Elakkan daripada memelihara binatang berbulu di dalam rumah. Elakkan penggunaan kapet, sarung bantal, cadar dan selimut yang diperbuat daripada bulu binatang. Gunakan penutup hidung ketika mengemas rumah. Keraplah mencuci dan menjaga kebersihan anggota badan, terutamanya pada bahagian muka. Itu sedikit tips pencegahan untuk mengelakkan masalah asma dan resdung. Tapi kan doktor, bagi mereka yang sudah pun berada dalam situasi ini dan menghadapinya mungkin dalam situasi yang kronik, apa antara kaedah rawatan yang boleh kita cadangkan ataupun sarankan kepada mereka? Pada pendapat saya, ada amat penting untuk pesakit itu fahami apa yang mereka sedang mengalami. Maksudnya dia kena tahu penyakit ini penyakit kronik. You tak boleh rawat sekejap. Penggunaan ubat, either ubat spray ataupun ubat makan untuk jangka masa lama dengan follow up yang kerap, ya, bila perlu seperti yang dinasihatkan oleh doktor, itu amat penting. Itu menjadi teras penjagaan pesakit kronik tersebut. Dengan ubat dan bila ada rawatan susulan, dan doktor tersebut dapat mengurangkan ataupun adjust dia punya dos mengikut dia punya keterukan simptom. So lama-kelamaan semua itu akan terjaga dengan baik. Tapi kan doktor, bagaimana pula? Tadi doktor ada menyentuh bahawa kadang-kadang penyakit ini disebabkan oleh genetik. Bayangkan kalau bayi yang baru lahir itu, bagaimana pula dari segi kaedah rawatan untuk bayi, doktor? Okey, rawatan yang betul diberikan. Dan penyakit alergi ini, bila mereka makin besar, sebenarnya simptom dia akan berkurangan. So makin dewasa seseorang tu makin kurang simptom dia. So memang ada harapan untuk baik. Baik, ini mungkin persoalan bagi mereka yang menggunakan inhaler, ya, doktor. Mungkin bagi setengah orang yang kuranglah asmanya tu tidak teruk dan memakai inhaler, adakah hanya dengan penggunaan inhaler ini akan menyebabkan masalah asma itu menjadi lebih teruk? Okey, penggunaan inhaler tak akan menyebabkan asma menjadi teruk. Penggunaan inhaler itu bukan untuk semua kes asma juga. Ataupun nose spray bukan untuk semua kecemasan, dapatkan nebulizer ataupun kena masuk ICU. Semua itu memberikan gambaran kepada kita sebagai perawat ni berapa teruk asma dia. Biasa inhaler itu lebih pada pesakit yang teruk. Satu lagi soalan daripada penonton kita, doktor. Katanya, kenapa sewaktu tidur yang nyenyak ini tiba-tiba boleh tersedak dan batuk yang teruk? Adakah ini disebabkan oleh adanya resdung dan juga asma? Memang mungkin. Sebab bila kita tidur, secara graviti, kita punya hingus dalam hidung akan mengalir dalam tekak kita. So itu, masa tidur pesakit akan komplain. Tapi itu akan mencetuskan rasa gatal dalam tekak dan batuk itu sebagai reaksi terhadap. Kadang-kadang kita tidur, kita dalam suasana yang nyaman. Betul. Tapi adakah dari segi penggunaan penghawa dingin ini juga memberi kesan yang teruk kepada mereka yang ada penyakit resdung dan Okey, yang itu saya akan ajukan soalan pada pesakit. Saya biasanya meminta mereka untuk mencuba sebab bukan semua pesakit akan reaksi dengan sejuk. Kadang-kadang bukan masalah sejuk. Memang kita faham sejuk itu boleh menyebabkan saluran kita lebih sempit. Tapi itu again bukan standard rule untuk semua orang. Ya. So kalau mereka dengan aircon tu sudah dibersihkan sebab
aircon filter yang suhu aircon semua tu. Okey. Kuat sangatlah. Tapi dari segi mereka yang mungkin ada banyak kahak di tekak doktor, adakah ini juga berpunca daripada permasalahan resdung? Ya, sebab tu salah satu punca biasa orang yang gatal tekak untuk kronik tu adalah untuk melihat dalam hidung mereka. Sebab hidung tu sentiasa mengeluarkan hingus. Tak semestinya mengikut depan, tapi bila terus mengalir ke dalam belakang tekak. Itu yang menjaga mereka tak clear. Ya, so itu salah punca yang amat biasa sebenarnya. Baik, doktor, di penghujung perbincangan ini mungkin doktor boleh merumuskanlah, memberi tips kepada mereka di luar sana yang menghadapi permasalahan resdung dan juga asma ini. Okey, saya pada pendapat saya rasa jangan anggap diagnosis yang betul. Dan kita kena faham bahawa penyakit ini kronik. So pendidikan tu amat penting, penggunaan rawatan untuk jangka masa tu memang penting. Okey, kronik ya doktor, takut saya. Tapi boleh baik. Kronik itu tak bermaksud tak boleh baik. Boleh dijaga dan boleh dikawal dengan baik sekali. Okey, yang penting kesedaran amat individu penting. itu ya. Baik, terima kasih doktor bersama kami hari ini berkongsi Thank you. tentang penyakit asma dan juga resdung. Apa yang kami kongsikan hari ini dapat memberikan anda sedikit informasi berkenaan dengan penyakit asma dan resdung ini. Kalau ada sudah tanda-tanda ataupun simptom yang mungkin membawa kepada permasalahan ini,